Okey. Ini adalah naqshu arami. الرسوم على بنات الهواء من تعرفت الجمركية التدمرية قرن الثاني الميلادي. قرن الثاني ميلادي bermakna kurun yang kedua miladi, Masihi. Ini dah Masihi, dah lepas 100 tahun ni. 100 tahun selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa tiada dah 100 tahun. Ya, dia kurun yang kedua, kurun kedua. Maknanya kurun kedua lebih kurang 200 lah lebih kurang. Jadi ini adalah tulisan Aramaik. Aramaik ini Tadmur. Tadmur ini sekarang dikenali sebagai Palmyra. Palmyra kan dah rosak dah disebabkan ISIS dengan Taliban. ISIS lah yang buat merosakkan tu kan. Bangunan dia dah hancur dah. Ya. Itu bangunan bersejarah itu. Kenapa Palmyra itu penting? Sebab dia membuktikan bahawasanya kerajaan Palmyra membuktikan Raja Arab itu hebat. Kerana di situlah adanya seorang ratu bernama Ratu Zenobia yang mempunyai kemampuan bercakap dalam berbagai bahasa, antaranya Greek, Aramaik, Arab dan sebagainya. Dan bijak, dia telah mereka syair, tulis syair. Sehingga kan kalau dalam syarah Ibn Aqil tu, kalau dia kata syair, katabahula Zabak itu bermakna Zenobia lah. Tapi akhirnya telah ditawan oleh Raja Aurelius daripada Rom. Kemudian ditawan raja ni, Zenobia ni ke kota Rom pada ketika itu. Dan jatuhlah maruah bangsa Arab. Apa yang jelas di sini, inilah tulisan mereka. Tulisan ni kenapa pula, kalau soalan dia kenapa pula tak ada macam tulisan Arab sekarang, Jimba sekarang ni kan. Tengok ni, kalau tengok tulisan ni, dia telah simbol-simbol ini mempunyai maksud. Yang ni kalau macam ni maksudnya alif, ni sin, ni lam, ni kaf. Sudah ada. Tapi kenapa tak serupa dengan simbol hari ni? Ini kerana pada waktu itu begitulah cara masyarakatnya berfikir. Cara masyarakatnya berfikir, sakafah. Kerana simbol ini membuktikan sakafah. Membuktikan anutan agama. Membuktikan kerajaan pada ketika itu, membuktikan ekonomi yang wujud pada ketika itu dan siapa kingdomnya. Ya, inilah tulisan Aramaik pada kurun yang ke-2 miladi. Okey, next gambar. Okey. Ini yang Ustazah nak terang ni. Inilah tulisan Kanaan. Tulisan awal orang-orang Palestin. Ya, tulisan awal orang Palestin, amsilatu minal kalimatil kan'aniyah waradat fi kitab Dr. Ahmad Hamidah al-madkhal ila lughah al-arabiyyah al-kan'aniyah al-finiqiyah. Inilah tulisan dia. Ya, tulisan dia seperti dengan tulisan rencong yang ada dalam yang diajar kepada orang Batak. Tulisan Kanaan. Dia Kanaan dengan Finiki ni dia berasimilasi. Dia kawan baik itu. Orang-orang Kanaan dan Finiki. Orang-orang Kanaan adalah orang yang mula-mula, orang-orang Kanaan dan Finiki. Finiki terutamanya, orang yang mula-mula memperkenalkan warna atas dunia ni. Tetapi benda ini tidak disebut dalam biblical study. Kenapa? Kalau dia sebut benda ni, mesti orang naiklah nama Palestin. Sebab Finiki itu pada ketika itu ada di Palestin. Dia letak nama Finikiyah. Ya. Sebenarnya, orang-orang Finiki dan orang Kanaanik lah yang mula-mula mencipta tamadun ini. Walaupun dalam catatan yang ditulis oleh beberapa Western scholar yang tidak senang melihat kewujudan Palestin ini, mereka menuduh bahawasanya Palestin itu politis, Palestin itu orang-orang Kanaan itu politis, orang Kanaan itu tidak bertamadun, uncivilized, orang Kanaan itu ganas. Sebenarnya memukkan begitu sudah wujud sudah sekian lama. Padahal Palestin lah, pelabuhan di Palestin lah yang paling maju pada ketika itu. Sehingga kan kerajaan Mesir terpaksa belajar bahasa Palestin. Sesungguhnya kerajaan Mesir pada 1520 BC adalah dikenali sebagai The New Kingdom. The New Kingdom ini hakikatnya telah menyerang
kerajaan Mesir pernah menyerang Palestin. Dan kerajaan Mesir ni memang dia serang kawasan-kawasan sekitar dia tu. Dia serang Katna, dia serang Palestin, dia serang kawasan-kawasan yang Babylon dan Santa Maria semua tu. Tapi apa yang jelas, di Palestin itu, walaupun mereka serang, mereka terpaksa belajar bahasa Palestin. Bahasa Palestin mengikut yang disebut oleh Profesor B. Radford dalam bukunya, Kanaan, Israel and Palestine. Ancient Kanaan, Palestin dan Israel. Dia ada sebut bahawasanya kerajaan Mesir, askar-askar Mesir terpaksa belajar bahasa Kanaan itu. Dia panggil bahasa orang-orang Kanaan atau Palestin itu bahasa Kiftiyu ataupun disebut Kefta. Dan kenapa mereka perlu belajar? Kerana mereka nak membuat senjata. Sebab orang Palestin ni sudah maju dan sudah ada tamadun yang tinggi. Ialah 9,000 BC lagi sudah ada penempatan. Kalau dah 1530 tu, mereka sudah jauh ke depan dah 8,000 tahun. Kalaulah Ariha itu 8,000 BC sudah ada kota Ariha itu, memang mereka sungguh maju. Sebab tu banyak bahasa-bahasa West Semitic, bahasa Kananat dan Phoenician ini digunakan pakai oleh orang-orang Greek. Kejap lagi Ustazah pergi kepada tu. Apa yang nak cerita sekarang, dia dah belajar 70% bahasa yang digunakan oleh askar-askar Mesir pada ketika itu, istilah-istilah untuk membuat pedang, membuat senjata, membuat majanik, membuat panah dan sebagainya, diambil daripada istilah istilah bahasa Kifti tadi ataupun Kefta yang digunakan oleh orang Kanaan. Ini disebut oleh B. Radford. Donald B. Radford dalam bukunya. Ustazah memang ada buku tu. Okey. Back kepada bahasa tadi. Menyebabkan pelabuhan di Palestin itu sibuk. Byblos itu merupakan satu pelabuhan yang sibuk. Yang mana kapal-kapal daripada sebelah Greek, Cyprus itu, mereka bertukar-tukar barang dengan orang-orang Palestin, dengan orang Kanaan di situ. Apa yang penting sangat barang yang mereka nak ialah warna. Warna ini yang ditemui oleh orang Phoenician dan orang Kanaan ialah warna ungu. Kenapa mereka nak sangat warna ungu? Warna ungu ini warna diraja, merupakan warna kesukaan yang dipakai oleh raja-raja Greek, raja-raja Yunani. Kalau kita tengok cerita-cerita orang putih itu kan, yang buat cerita yang pasal Greek, Yunani semua tu, raja-raja mereka, pembesar mereka pakai warna ungu tau. Macam yang melebar dekat belakang tu. Warna ungu tu kat mana mereka ambil? Mereka beli daripada orang-orang Phoenician dan orang Kanaan di Palestin itu. Di pelabuhan Byblos, Sidon, Exodus, Ezen-Geber, semua kat situ. Jadi, bagaimanakah warna itu dicipta? Warna itu terhasil daripada kulit siput muret. Kulit siput muret ni tak ada tempat lain. Hanya ada di sepanjang perairan pantai Teluk Egen sahaja. Siapa yang kutik siput-siput tu? Dia pelihara anjing. Anjing-anjing lah yang kutik kulit siput tadi. Jadi, bagaimanakah warna tu terhasil daripada kulit siput muret tadi? Kulit siput muret terhasil apabila dijerang, digerebus dengan kepanasan yang melampau. Jadi daripada kulit muret tu dia ada 3 lapisan. Jadi hak mana lapisan jadi warna ungunya? Lapisan tengah tu. Sekiranya dia dapat 8,000 kilo kulit muret yang dikutip oleh anjing-anjing tadi, maka berapakah kilo terhasil warnanya ungu daripada kulit tadi? Dia akan terhasil 1 kilo. 8,000 kilo kulit muret, terhasilnya 1 kilo warna ungu tadi. Sesudah dipanaskan, sesudah dijemur. Dan sesungguhnya orang Phoenician dan orang Kanaan ni kaya. Sebab 1 kilo warna kulit muret, warna ungu tadi lebih mahal daripada emas. Sebab tu dia kaya. Sebab tu dia boleh berlayar ke sana kemari. Sebab tu dia boleh membina kapal-kapal besar. Dan yang beli inilah raja-raja, kingdoms.
Nampak tak? Satu. Ustazah nak balik kepada tulisan tadi. Ya, sekejap. Tulisan tadi, berdasarkan catatan dikeluarkan oleh Barry B. Powell dalam bukunya Homer and Odyssey, bahawasanya bahasa Greek itu terpengaruh dengan bahasa Kanaan dan Phoenician. Bahasa Greek. Saya tak tunjuk pula kat sini, tak apa, saya cerita je. Berdasarkan kepada catatan Profesor Barry B. Powell daripada Cambridge itu, dia mengatakan bahawasanya tulisan Greek kan, kalau kita tengok tulisan Greek tu kan, dia panggil alfa, beta, gamma, theta, semua tu, itu adalah alif, ba, ta, sa, jing, ha, ha, da, kha. Berasal daripada alif. Alfa tu alif. Dia dulu sebut alif. Dalam bahasa Hebrew sekarang, dia kata alif. Alif. A-L-E-P-H. Macam elephant. Alif. Ataupun dia sebut A-L-E-P-H. Alif. Dalam Greek, dia panggil alpha. Beta. Beta Greek kan? Kalau dia sebut sekarang ni, bahasa Kanaan tu, bahasa Phoenix pada ketika itu disebut, beta itu disebut bah. Macam Arab. Alif, ba, ta'eh, theta, ta'eh. Dan benda itu diikut oleh orang Hebrew lah ni. Orang Yahudi lah ni. Alif, ba, ta'eh, theta. Dia sebut tu. Sebenarnya itu alif, ba, ta, sa, jing, ha, ha, da, kha, za. Itu. Ya. Sampai ke akhirnya. Pada hakikatnya tulisan orang-orang Greek adalah daripada kanan ke kiri, macam tulisan Semitic people. Tulisan Arab ni daripada kanan ke kiri. Ya. Tapi kenapa pula kita jumpa Greek lah ni dia tulis kiri ke kanan? Mereka tukar. Mereka tukar. Kenapa mereka tukar? Sebab mereka tidak, bila dah ada unsur-unsur tak nak ada sama dengan politis, tak nak sama dengan uncivilized ni, mereka tukarlah. Nampak tak? Yang sebelum ni duduk bertukar barang di pelabuhan Bablos, dekat Sidon semua tu. Tapi lama-lama dah mula nak tak baik dah. Ya, sebelum ni duduk berhubung, duduk beli warna-warna daripada plastin itu. Ya. Itu. Okey.